Okay, hai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, selamat pagi. So, tahniah kerana anda berjaya join teacher punya video. Okay, terima kasih. Tahniah juga sebab berjaya masuk tingkatan 5 yang bermakna anda adalah calon SPM bagi tahun 2022. So kena sedar dirilah, kita ni sudah pun ataupun akan menghadapi peperiksaan yang sangat besar guys, sangat besar. So kena buat sesuatu, kena mulakan sesuatu untuk dapat keputusan yang sangat cemerlang ataupun lebih cemerlang. Alright. So, tanya. So, kita akan ber-PDPR sekali lagi tapi untuk jangka masa 2 minggu sahaja. Okey, 2 minggu ni sebab apa? Sebab 2 minggu ni masih ada lagi peperiksaan SPM. So, tak habis lagi SPM. Jadi, that's why lah dia buat PDPR selama 2 minggu. Okey, nanti bulan 4 nanti kita akan bersemuka kembali. Alright, so kita akan masuk untuk tajuk baru tingkatan 5, bab 1 tingkatan 5. Bab 1 tingkatan 5 iaitu tajuk mikroorganisma. Mikroorganisma. Tajuk ni awak dah belajar sebenarnya masa sekolah rendah. Awak dah belajar. So kita cuma hari ni dia detail sikit lah. Dia detail sikit. Jom kita start dengan topik yang pertama. Subtopik yang pertama bagi tajuk mikroorganisma. Teacher akan share screen sekejap. Sekejap. Alright. Nampak? Tak nampak lagi ni. Sekejap. Yang ini. Alright. So kita akan masuk yang ni lah. Sekejap, besarkan sikit. Alright. So kita akan masuk bab 1 mikroorganisma. Jadi untuk subtopik hari ini kita akan belajar dunia mikroorganisma. So dunia mikroorganisma. So apakah itu mikroorganisma? Awak pernah tahu? Awak tahu sebenarnya sebab awak dengar ayat tu. Sorry guys, jatuh pula. Sebab mikroorganisma ni maksudnya adalah organisma yang kecil. Organisma yang sangat kecil. Ataupun kita panggil dia organisma seni. Seni yang tidak dapat dilihat dengan mata dan hanya dapat dilihat dengan bantuan mikroskop. Faham maksudnya? Kita tak boleh nampak macam kita nampak kawan-kawan kita. Dia sangat-sangat kecil. So dia tak tengoklah dengan mata kasar. Alright. So itulah kita nama dia sebagai mikroorganisma. Mikro itu sebenarnya maksudnya adalah kecil. Poin yang kedua. Apakah itu flora normal? Apakah itu flora normal? So flora normal merupakan mikroorganisma yang dapat ditemukan pada organisma tetapi tidak menyebabkan penyakit. Maksudnya mikroorganisma ni makhluk mikroorganisma ni yang ditemukan pada organisma tu, benda-benda yang berada pada mikroorganisma tersebut tetapi tidak membawa penyakit. So itu kita nama sebagai flora normal. Contohnya lactobacillus.
Lactobacillus. Okay, nama mikroorganisma ni nama dia comel. Boleh awak letak nama ni. Lactobacillus, contohnya dia tu bakteria yang berada di usus kecil. Okay, kita tidak semua bakteria itu jahat. Tidak semua. Dia ada yang baik. Dia ada yang tidak menyebabkan penyakit. Okay, so contohnya Lactobacillus di usus kecil, Streptococcus pada salur pernafasan, Staphylococcus pada kulit. So itu adalah contoh-contoh mikroorganisma yang tidak membawa penyakit. Okay. Okay, so kita tengok fungsi normal. Okay, fungsi normal apakah dia? Okay, so fungsi normal ini, okay, dia bersaing dengan patogen. Okay, dia bersaing dengan patogen. Okay, patogen ni apa? Okay, patogen ini adalah mikroorganisma yang membawa penyakit. Okay, yang membawa penyakit maksudnya jahat lah. Okay, flora normal ni mikroorganisma hak tidak bawa penyakit, dia baik. Hak baik kita nama dia flora normal, hak jahat kita nama dia patogen. Jadi dia ni bersaing. Dia berdek, masuk bersaing ni dia berdek. Untuk apa? Untuk mendapatkan nutrien. Untuk mendapatkan nutrien maksudnya zat lah, zat contohnya makanan. Okay. Dia bersaing untuk mendapatkan makanan dan juga dia menghalang pembentukan koloni patogen. Jadi flora normal ni dia tak sewi set-set jahat ni, set-set patogen ni buat grup buat dia. Dia tak sewi. So dia akan halang. Tu maksud dia. Jadi kan baguslah flora normal ni. Okey, selain dia bersaing ni, dia nak cari makanan, untuk mendapatkan makanan, dia juga dapat menghalang untuk geng-geng patogen ini buat grup. Gitu. So koloni tu masuk grup lah. Okay. So flora normal ini, terdiri daripada bakteria yang mensintesiskan vitamin B12 dengan vitamin K. Maksudnya dia dapat buat vitamin. Dia dapat menghasilkan vitamin B12 dan juga vitamin K. Bagus tak? Jadi dia kan mikroorganisma baik. Dia dapat bantu pula untuk menghasilkan vitamin. Okey, flora normal merangsang pertumbuhan tisu badan. Okey, dia merangsang pertumbuhan tisu badan seperti tisu kolon dan tisu dalam saluran pencernaan. Maksudnya dia bagi support lah, merangsang tu, maksudnya dia bagi support supaya pertumbuhan tisu-tisu ini berlaku. Okey, tisu bukan tisu kita lap air mata tu, tak, tisu pada kulit kan, tu maksud dia lah. Okey, so flora normal juga, fungsi yang seterusnya flora normal juga, dia juga dapat merangsang pembentukan antibody. Dia merangsang pembentukan antibody yang melawan patogen dan penyakit. Okey. Apa tadi teacher tanya pasal patogen? Patogen tu apa? Patogen adalah mikroorganisma yang bahaya kan. Jadi flora normal ni dia merangsang dalam badan manusia untuk mengeluarkan antibody. Antibody ni apa? Antibody ni adalah satu sel yang dihasilkan secara semula jadi daripada badan kita untuk membunuh bakteria. So dia merangsang lah. Okey, dia buat tubuh antibody dalam badan. Jadi apabila patogen, mikroorganisma yang jahat tu maksudnya dia boleh makan. Dia boleh hapuskan patogen dan juga penyakit lah. Patogen itulah yang menghasilkan penyakit tersebut. Boleh faham? Okey. So yang ni nanti pun bagi adalah dalam buku nota. Okey. So ini adalah 4 fungsi flora normal.
Okey. So kita tengok pengelasan mikroorganisma. Okey, pengelasan ini alhamdulillah awak dah belajar masa sekolah rendah. Okey. Awak dah belajar masa sekolah rendah. Okey, kita ada beberapa jenis mikroorganisma. Dan awak tahu sebenarnya kan. Okey, yang pertama adalah fungi. Okey. Fungi. Okey, ataupun kita panggil dia sebagai apa? Ataupun kita panggil dia sebagai apa? Kita tulis kejap. Sebagai kulat. Nama kapung dia kulat, nama glamour dia adalah fungi. Boleh belakang. Okey. Yang kedua adalah alga. Alga. Yang kedua adalah alga. Okey, alga ini dia berada di dalam lautan. Okey, dalam air. Okey. Yang seterusnya adalah protozoa. Okey. Protozoa, awak tengok gambar dia. Dia bentuk dia tak tetap. Okey, tak apa, nanti kita akan tengok balik. Okey, yang keempat adalah bakteria. Yang ni biasalah dengar, tadi pun teacher ada sebut pasal bakteria kan. Okey, so bakteria ni bentuk dia macam ni. Ada bentuk panjang, ada bentuk bulat, ada bentuk melingkar, ada bentuk macam berbulu-bulu macam tu. Dia banyak bentuk. Okey, untuk bakteria. Okey, so yang last sekali adalah virus. Okey, yang ni memang awak sentiasa dengar lah. Especially contoh yang paling glamour sekarang adalah virus apa? Virus COVID-19. Contoh virus. Biasalah. Okey, so kalau virus pula ni, dia comel sikit tapi dia jahat kan? Dia jahat. So ni contohlah bentuk-bentuk dia. Okey, jadi hak jahat ni kita namakan apa saat ni? Kita nama dia sebagai patogen kan. So virus hak jahat ni kita panggil dia patogen lah. Dia merupakan patogen. Bakteria jahat pun merupakan patogen. Okey. So gambar tak payah lukis lah. Cuma awak lukis mikroorganisma, fungi, alga, protozoa, bakteria dan juga virus. Alright. So kita tengok dulu. Kita tengok apa itu fungi ataupun apa tadi? Ataupun apa? Ataupun kulat. Kulat. Okay, so apakah dia? Apakah rupa bentuk dia? Okay, so kita tengok fungi ni ataupun kulat, dia adalah merupakan makroskopik. Okay, maksudnya kita boleh nampak lah. Kita boleh nampak kulat. Tapi dia ada banyak jenis kulat kan. Macam makroskopik ni contohnya cendawan. Okay, so kita boleh nampak makro ini sebenarnya adalah besar lah sikit daripada mikro. Mikro kecil, makro besar. Maksudnya kalau besar tu kita boleh nampak. Okay, lepas ada satu lagi dia jadi mikro. Okay, mikroskopik. Mikroskopik ni sangat kecil lah. Kulat-kulat. Kita tak nampak. Sebelum dia tumbuh besar, sebelum dia tumbuh berkoloni kita panggil. Berkoloni dalam perut barulah kita nampak. Dia nak start kulat tu kita tak nampak lagi. Itulah saiz dia. Alright, so kita tengok bentuk ni macam mana pula. Okay, bentuk dia. Okay, kalau contoh kulat adalah yeast. Okay, yeast. Awak biasa dengan yeast kan? Ataupun orang kampung panggil ke apa yeast ni? Okay, kampung panggil apa? Orang kampung panggil ragi. Ragi. Biasa orang ubur dalam apa? Apa ke nama? Tape ataupun buat roti. Kan dia bubuh yeast kan, dia beragi kan. So sebenarnya benda itu adalah makhluk hidup. Dia makhluk hidup, dia merupakan sejenis kulat. Dia bentuk dia sfera tapi kecil. Kita tak nampak sebenarnya kalau kita suluh guna mikroskop kita nampak. Okey. Itulah
Tu dia. So tengok ini adalah rupa bentuk yeast dia bulat. Okey. So bentuk satu lagi adalah muko. Muko. Satu yeast ni unicell. Uni ni maksud dia ada satu sel. Kalau multisel maksud dia banyak sel. Ya, banyak sel lah. Okay, contoh dia muko. Okay, muko ini terdiri daripada sporangium dengan hifa. Muko ni apa muko? Muko ni lah yang kita panggil dia sebagai kulat. Inilah muko ni lah. Muko. Kulat putih. Contohnya kita tengok roti deh. Roti kalau kita lama biarkan di luar deh, lama-lama dia akan naik tompok dulu kan. Tompok putih. Itulah kita panggil dia muko tu. Belum dia jadi teh. Kulat lah tu kan. Roti tu kulat. Yalah lah tu. Alright. So inilah rupa bentuk muko. So inilah dia punya kulat-kulat dia yang terdiri daripada sporangium, pala dia dengan hifa. Dia punya batang dia lah. Okay, so spora ni maksudnya apa? Maksud spora ni dia boleh pecah. Benda ni dia boleh pecah. Dia membiak. Okay, itu adalah contoh bagi kulat. Apa tadi? Yeast dengan muko. Okay. So apakah nutrisi bagi kulat? Okay, nutrisi iaitu makanan. Okay. Apakah makanan bagi ulat? Bagi kulat. Apakah makanan dia? Dia makan apa? Okay. So dia merupakan sejenis saprofit. Okay, saprofit ini ialah dia dapat zat tu daripada organisma yang telah mati. Contoh dia apa? Contoh dia macam cendawan. Cendawan. Okay. Orang Kelantan panggil kulat juga kan. Orang luar panggil cendawan. Okay. Dia duduk nekat-nekat dekat kayu-kayu mati tu kan. Itulah maksudnya dia dapat makanan itu daripada organisma yang sudah mati. Okey. Dia juga boleh menjadi parasit makanan dia. Maksudnya dia mendapat zat nutrien dia tu daripada perumahnya. Okey. Maksudnya dia tumpang, lepas tu dia mapuh. Dia mapuh dia tumpang tu. Dia dapat makanan tu, dia tikir lah dia macam dia ambil semua zat daripada dia tumpang tu. Lepas tu siapa kau waktu tu mati. Benda tu mati, tumbuhan tu mati. Dia ambil terapi. Okey, habitat pula. Habitat ni maksud dia apa? Habitat maksud dia apa? Maksud dia ialah tempat tinggal. Alright. Tempat tinggal dia. So, fungi ni duduk mana? Ulat ni duduk mana rumah dia? Dia kebanyakannya berada di tempat-tempat dia bahan-bahan yang reput. Mana punah lah, reput. Yeah. Lepas tu dia juga berada dalam tinja. Apakah itu tinja? Tinja itu adalah, nama lain dia adalah najis. Tinja itu adalah najis. Okey, dia juga berada di kulit haiwan. Banyaklah tempat tinggal di sebenar. Dalam makanan pun ada ulat. Maksudnya kalau benda-benda itu sudah lupus, sudah dia sudah tidak berguna, mati dah. So ulatlah dia akan ambil alih benda tu sebab dia berada, cuma dia tak tunjuk lagi. Okey. So persekitaran yang gelap dan juga lembab, maknanya biasa. Maknanya biasa. Dan nak kita baru lepas banjir kan, kita punya tempat kita kan macam lembab, basah, kayu lembab dia. Habis berabuk lembab. Maksudnya tempat-tempat lagu tu dia suka. Dia suka duduk. Kalau kita buat tak tahu, kita tak cuci lama-lama, dia akan naik ulat lah. Itu maksud dia. Alright.
Okay. So kita tengok pula pembiakan. Okay, pembiakan sek maksudnya macam mana pula ni membiak. Adakah dia membiak sekorek? Tak ada. Kita tak panggil kita tak panggil macam orang deh, kita tak panggil. Kalau ulat, kalau mikroorganisma, dia kalau manusia dia seks, okey. Pembiakan dia seks. Kalau untuk mikroorganisma macam ulat, macam fungi, kita panggil dia pembiakan seks. Tambah A depan. Seks. Seks. Ada setengah panggil asek. Tak kisahlah. Jangan ada A. Seks. Okay, so apakah pembiakan seks ni? Aseks ni. Okay, contohnya adalah pertunasan. Dia bertunas. Okay. Tengok tadi, yeast tadi kan asal dia kan yeast itu bulat. Kan? Yeast itu bulat tapi dia bertunas. Okay, dia bertunas. Maksudnya kau nak biok lah tu. Bagi pecah. Dia pun pecah jadi gini. Maksudnya merebak lah daripada bulat tu. Okay, tu maksud dia pertunasan. Okay, cara kedua asek adalah pembentukan spora. Okay, spora ni lah. Ni. Dia pecah. Okay, hak ni daripada apa tadi awak tengok? Daripada muka. Muka. Ni lah muka. Ni yeast. Ni yeast. Ni muka. Okay, dia pecah. So dia pecah. Dia punya kulat dia tu. Dia pecah tu kulat dia. So dia akan merebak. Lepas tu line pula kena jakit. Jadi merebaklah kulat itu. Okay. Kalau seks pula, dia jarang lah. Jarang. Dia ada juga seks tapi tidak. Macam mana? Dia tidak seperti manusia. Okay. Dia hanya melalui konjugasi. Kita panggil konjugasi. Maksudnya dia tepek saja. Ni muka tadi. Mukor. Okay. Inilah konjugasi dia. Pertemuan antara hifa. Ni hifa ni. Ni hifa. Ni orang-orang ni. Okay, dia bercantum sahaja macam tu je. Okay. So, ingat dia ada juga cara dia membiak. Kulat ni dia membiak melalui seks, sama ada pertunasan ataupun pembentukan spora. Kalau seks dia hanya buat konjugasi saja. Dia hanya tepek dah. Tu je. Tapi waktu tu tak glamour manalah, biasa pertunasan dengan pembentukan spora. Okay. Alright, so beres. Kita tengok alga pula. Okay, next adalah alga. Okay, so untuk ulat dah habis, untuk fungi tadi dah habis. So yang kedua kita tengok ialah alga. Okay, alga. Okay. So apakah itu alga? Okay. So alga ini dia juga merupakan haiwan makroskopik, sama juga macam ulat tadi. Dia ada makroskopik, dia ada mikroskopik. Maksudnya makro sel yang agak besar, mikro sel yang sangat kecil. Okay. Contoh makroskopik ialah alga laut. Maksudnya rumpai laut lah. Rumpai laut. Rumpai laut kan kita boleh nampak seaweed. So dia merupakan alga. Okay, kalau mikroskopik benda sel mikroorganisma yang sangat-sangat kecil yang kita tak nampak dengan mata kasar, contoh dia adalah Chlamydomonas. Chlamydomonas. Okay, itu nama dia. Okay, so manakah dia Chlamydomonas? Okay, inilah dia. Ini adalah contoh alga bernama Chlamydomonas. Okay, kalau hak ni pula adalah alga laut. Itu adalah alga laut. So awak tengok di antara dua ni, apakah persamaan dia? Apakah persamaan dia? Apa yang sama? Apa yang sama? Bentuk dah lain dah. Okey, dia sama. Ada satu dia sama. Apa? Dia, awak tengok situ dia ada warna apa? Dia ada warna
hijau. Okey. Ni hijau. Ni pun hijau. Kan ni ada warna hijau ni. Ni ada warna hijau ni. Ni ada warna hijau ni. Okey, maksud persamaan dia berwarna hijau. So apakah hijau itu? Hijau itu kita panggil dia sebagai apa? Apa yang hijau? Pokok ke hijau? Maksudnya dia apa? Dia ada chlorophyll. Chlorophyll. Maksudnya dia boleh buat makanan dia sendiri. Sebab tu dia warna hijau. Okey. So untuk alga, awak kena lukis lah. Awak kena lukis hot ni. Awak kena lukis hot ni. Alright. Alright. So kita tengok nutrisi dia pula. Okey, makanan dia macam mana alga. Okey, macam teacher bagi tahu tadi. Dia makan, dia buat makanan dia sendiri. Sebab apa? Sebab dia ada chlorophyll. Chlorophyll yang berwarna apa tadi? Yang berwarna hijau. Okey, berwarna hijau. So dia dapat menjalankan proses fotosintesis, iaitu membuat makanan sendiri. Okey, so dia duduk kat mana pula? Okey, habitat dia kat mana? Alga ni. Okey, habitat dia berada di kawasan air tawar, dia berada dalam air masin, dia ada di tanah lembap, kan? Dia ada di kulit pokok. Maksudnya apa-apa sahaja yang lembap, kan? Dia lembap dan dia berair. So dia sukalah duduk. So dia akan wujudlah kehadiran alga itu. Alright. So kita tengok pula cara pembiakan bagi alga. Apakah cara pembiakan bagi alga? Okey, alga. So dia melalui belahan dua. Dia belah lagu mana? Okey, awak tengok daripada gambar sini. Okey, hak ni hak asal nombor 1. Okey, nombor 2 jadi lagu tubik habis. Nombor 3, tubik. Lepas tu ambil salah satu, dia akan jadi jenis semula. Maksudnya dia kitaran dia berulang. Okey, so kita panggil dia belahan dua. Okey, so dia pun ada juga seks tadi. Okey, kalau tadi a sex, belahan dua. Kalau seks konjugasi sama saja macam apa tadi? Kulat. Kulat kan ada konjugasi, dia tepek kan. So macam mana dia tepek? Dia tepek lagu ni lah. Ni. Ini adalah konjugasi. Ni. Ini nombor 1. So bila dia tepek 2, dia akan jadi sel zygote. Tubiklah anak dia pula. Dan seterusnya. Nombor 3, nombor 4, nombor 5. Gitulah. Ingat konjugasi dia duduk rapat-rapat. Okey, so dia 2. Satu seks melalui belahan dia 2. Satu lagi pembiakan seks melalui konjugasi. Ding 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 ding. Alright. Okey, so kita tengok jam lah. Jap. Okey, pukul 9. Okey, sikit lagi dah. Okey, next adalah protozoa. Okey, protozoa. Okey, protozoa ni, sahaja macam mana? Okey, kebanyakan mikroorganisma unisel. Maksudnya semuanya kebanyakannya sangat-sangat kecil. Dia tak ada makro. Dia kecil. Okey. Bentuk dia macam mana? Okey, contoh bagi protozoa, contoh dia adalah paramecium. Paramecium ni dia bentuk macam tapak selipar. Okey. Inilah. Ni. Ini adalah paramecium. Nama ni kan macam tapak kaki. Tapak kaki. Betul lah tapak kaki. Betul tapak kasut. Tapak kasut betul, tapak selipar betul. Dia bentuk dia macam tu. Dia bentuk dia tetap macam gitu. Kalau alik kiri pula tu, apa? Alik kiri dan alik kanan awak tu apa? Ini kita nama dia sebagai ameba. Dia bentuk dia lagu tu. Dia bentuk lagu ni. Betul je lagu tu. Itu nama dia
ameba pun awak kena lukis dan ada dalam buku nota. Alright, so kita tengok. Ini cara dia makan. Macam mana dia nak makan. Okey, itu adalah gambar apa? Itu adalah mikroorganisma protozoa bernama ameba. Okey, awak tengok ameba yang pertama, dia jumpa muka makan. Dia jumpa muka makan. Lepas tu ngap. Dia menggunakan dia punya bulu-bulu dia kat tepi tu, dia ambil. Dia ambil, dia telan, lepas tu dia cerna. So dia dah makan lah. Itulah dia makan. Okay, so ameba ni dia duduk dalam apa? Habitat dia. Habitat dia berada di mana? Okay, habitat dia berada di habitat bagi ameba ni, inilah benda atas ni. Dia tempat tinggal dia mana? Tempat tinggal dia boleh berada di tanah yang lembap, air tawar, air laut dan juga perumah ni maksudnya dia boleh tumpah duduk mana-mana. Itu maksud dia. Alright. Okay, kalau paramecium, paramecium dia duduk di air tawar. Paramecium tadi kan bentuk macam tapak kaki tu, air tawar. Itu je. Okay. Cara pembiakan dia. Okey, cara pembiakan dia, dia boleh buat pembiakan sek juga. Okey, sek melalui belahan dia dua. Maksudnya sama tadi macam alga pun belahan dia dua. Macam mana? Okey, awak tengok contoh untuk paramecium. Okey, macam ni mula-mula asal. Okey, lepas tu dia apa? Pecah. Dia pecah. Sama juga macam ameba, daripada satu tiba-tiba dia pecah pada dua. Kita nama dia belahan dia dua. So dia membiak melalui macam tu. Okey, kalau seks, okey sama jugalah konjugasi, maksudnya dia duduk rapat-rapat. Macam mana dia duduk rapat-rapat? Macam ni lah. Okey, mula-mula duduk jauh, lepas tu dia duduk rapat. Lepas tu dia pecah pula. Jadilah banyak ni lagi lah. Tu melalui pembiakan seks. Alright, so untuk bakteria kita akan sambung lain kali sebab kita okeylah tak bolehlah banyak-banyak ke. Nanti awak tak ada pula nak saling. Kan? Alright, so teacher terpaksa berhenti dulu. Awak siapkan nota. Awak lukis. Awak lukis apa? Awak lukis gambar apa tadi? Fungi. Fungi tu apa tadi? Yeast. Lukis gambar muka. Lukis juga. Lepas tu kita belajar yang kedua tadi. Bakteria. Bakteria ke? No, alga. Kita belajar alga. Okey, alga awak lukis gambar Chlamydomonas dengan gambar Chlamydomonas spirogyra. Ada tadi. Dan lukis gambar kedua. Lepas tu yang ketiga kita belajar pasal protozoa, lukis gambar paramecium dengan gambar ameba. Gambar tu kena ada. Kalau lain saling lah. Okey, sama juga dengan pembiak kes ni tu. Alright, so kita berhenti dulu, kita sambung pada hari lain. Okey, macam biasa dalam YouTube channel. Alright, so kita jumpa lagi guys. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.